Baik, terima kasih Zihra. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak hari ini merekodkan satu kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Kota Semarahan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 752 kes. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini, kes baru dikesan merupakan kes import. Kes ke-752 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai seorang penyelia di sebuah syarikat pembinaan di Kuching dan pernah melakukan perjalanan ke Kota Kinabalu, Sabah pada 20 September lalu dan balik ke Sarawak melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1 Oktober lepas. Kes telah menjalani saringan ujian RT-PCR dan diberikan arahan kuarantin di rumah selama 14 hari dan keputusan ujian saringan COVID-19 yang dijalankan pada 1 Oktober telah didapati negatif. Manakala setelah hari ke-10, kes ini telah menjalani ujian saringan ujian RT-PCR COVID-19 dan keputusan ujian yang telah dijalankan oleh Hospital Umum Sarawak telah mengesahkan kes ini positif COVID-19. Kes tidak mengalami atau menunjukkan sebarang tanda dan gejala jangkitan COVID-19 dan kes telah dimasukkan ke wad pengasingan di Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Hari ini tiada kluster baru direkodkan dan masih kekal dengan kluster Bah Arnab dengan 4 kes positif dan 6 kes positif bagi kluster Putra Bintulu. Sarawak kini berada pada landasan yang betul dalam usaha merealisasikan ekonomi digital di negeri ini, terutama dalam pasaran ekonomi peringkat global. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, dengan memberi penekanan terhadap 3 asas utama yang dirancang sejak 2017 hingga 2022, beliau yakin Sarawak dapat berkembang maju dalam lanskap ekonomi global. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, antara asas utama yang sedang dimajukan iaitu aspek sumber pertanian yang merupakan asas ekonomi sebelum ia dihubungkan ke pasaran global selain menaik taraf infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan liputan telekomunikasi yang lebih meluas bagi memudahkan aktiviti pemasaran. Ujarnya lagi, kerajaan juga dalam usaha mendidik rakyat di negeri ini agar celik IT berikutan kehidupan seharian kini menuntut masyarakat ke arah perkhidmatan dalam talian. Tambahnya lagi, setakat ini beberapa inisiatif ke arah pendigitalan berjaya direalisasikan, antaranya penggunaan transaksi pembayaran dalam talian Sarawak Pay selain program-program secara digital. Beliau berucap pada majlis perasmian Taman Tema Realiti Maya di Virtual Park pertama di Borneo yang terletak di Samarahan. Datuk Patinggi Abang Johari berharap Taman Tema yang terletak di Kota Ilmu itu dapat menjadi landasan terbaik anak-anak muda berfikiran lebih kreatif dan mengasah bakat dalam isukan. Sesebuah organisasi dan syarikat perlu meningkatkan kecekapan perkhidmatan secara berterusan. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Sabariah Putit, ia penting untuk memastikan organisasi dan syarikat kekal relevan dalam persekitaran yang kompetitif. Dedahnya, Sarawak kini dalam usaha merangka dan menjalankan inisiatif ekonomi digital pelan komprehensif untuk 17 bidang seperti undang-undang dan tadbir urus, digital kerajaan, pertanian, perkhidmatan dan e-perdagangan. Datuk Dr. Sabariah memberitahu bahawa kerajaan negeri juga sedar bahawa dalam era dunia digital, budaya inovasi adalah sangat signifikan untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri yang kompetitif dan inklusif dari segi pelaksanaan inisiatif pembangunan secara bersepadu ke arah pencapaian ekonomi digital menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari E-Produktiviti dan Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Sarawak secara dalam talian. Jelasnya lagi, tema Innovations for Service Delivery Excellence yang dipilih untuk tahun ini adalah selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk mendedahkan inovasi dan kreativiti, terutama dalam kalangan penjawat awam untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan di negeri ini. Ketua Masyarakat perlu pelajari ilmu pengurusan dalam membimbing Jawatankuasa Kemajuan Kampung JKKK bagi mencapai kemajuan sesebuah kawasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin berkata, pemimpin peringkat akar umbi mesti berkebolehan dalam soal pengurusan dan harus bersikap adil kepada semua penduduk.
Katanya lagi, peranan ketua masyarakat dan ketua kaum amat penting dalam membantu wakil rakyat melaksanakan tugas dengan sempurna melalui kerjasama yang erat bagi memudahkan segala perancangan pembangunan di sesebuah kawasan. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita selepas menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Suntik Anak Gawan, Nangakakup Julau. Tambahnya, setiap akaun kewangan JKKK juga perlu diurus secara telus serta pemimpin masyarakat perlu proaktif dalam mengurus rumah panjang masing-masing. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan RM12,000 kepada JKKK Rumah Suntik Anak Gawan dan RM1,000 kepada Biro Wanita Rumah Panjang tersebut. Polis Padawan berjaya menumpaskan satu sindiket perjudian dalam talian dengan penangkapan 6 warga asing dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Bandar Baru Batu Kawah, Kuching lewat malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintenden Aidil Bol Hassan dalam kenyataannya berkata, sindiket berkenaan didalangi 4 lelaki dan 2 wanita berumur antara 20 dan 29 tahun. Superintenden Aidil Bol Hassan memberitahu pelbagai perkakasan dan aksesori komputer selain 9 unit telefon bimbit pelbagai jenama turut dirampas dalam operasi sekitar pukul 11 malam itu. Katanya pangsapuri berkenaan yang dijadikan sebagai pusat judi dan kediaman ahli sindiket terbabit dipercayai beroperasi sejak setahun 6 bulan lalu. Sindiket tersebut yang menggunakan pelbagai laman sesawang judi untuk mencari pelanggan dan beroperasi 24 jam setiap hari mampu mengaut keuntungan berjumlah RM10,000 setiap hari. Superintenden Aidil mendedahkan kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak akan mengadakan program pemvaksinan anti-rabies percuma di beberapa kawasan di daerah lawas bermula esok. Menurut nyataan di laman Facebook Sarawak Disaster Information, program tersebut akan diadakan selama 4 hari meliputi 14 kawasan. Program tersebut akan bermula esok di Kampung Punang Kelalan, Kampung Budok Nur dan Kampung Long Muda. Pada hari seterusnya, program tersebut akan ke Kampung Long Kumap, Kampung Long Lemutut dan Kampung Long Langai. Program serupa turut akan diadakan di Kampung Long Ritan, Long Rusu, Kampung Long Ubau dan kawasan Pak Pala pada Khamis. Ia akan berakhir pada Jumaat ini di Kampung Long Nawi, Kampung Budok Bui, Kampung Long Rangat dan Budok Aruk. JPVS akan ke kampung-kampung tersebut seawal pukul 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.